Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini seperti yang dijadualkan pengajian tadabbur ayat-ayat yang dikhususkan yang bertemakan munafik menurut Al-Quranul Karim. Kita malam ini merupakan pertemuan kita, pengajian kita buat siri yang kelima, insya-Allah. Sekejap, Okay. Malam ini insya-Allah kita akan mengkaji beberapa lagi ayat yang terkandung di dalam surah At-Taubah, dan kita akan ambil satu ayat dalam suratul Munafiqun untuk kita jadikan sebagai ayat-ayat yang menunjuk kepada perihal perilaku orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun munafik di zaman Nabi itu Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, tetapi sifat orang munafik seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ia masih lagi wujud. Justru itu di antara sebab dan musabab mengapa Allah menyebutkan kisah tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Allah ingin kita menjadikan kisah-kisah mereka itu sebagai satu sempadan. Allah memberitahu supaya kita kena mengambil tindakan yang berhati-hati terhadap orang-orang munafik. Baik, malam ini kita akan sambung ciri yang berikutnya. Untuk yang ke siri 5 ini kita sambung ciri yang ke-14 ya. Ciri yang ke-14 iaitu orang munafik ini mereka tidak suka untuk bersusah payah untuk pihak lain, tetapi mereka ini satu manusia yang suka mementingkan diri sendiri. Maksudnya mereka ini tidak mahu bersusah payah untuk pihak yang lain, tetapi hanya untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka dapat kelebihan, mereka akan gunakan. Tapi kalau mereka tak ada kelebihan, mereka takkan manfaatkan. Dalam masa yang sama, ciri yang ke-14 ini adalah ciri yang Allah Ta'ala tidak suka kita ada sifat sifat mementingkan diri sendiri, sifat yang kita tidak ada sifat untuk berkorban, ya. Kita tak ada sifat untuk bersusah payah. Jadi inilah di antara sifat orang munafik yang ke-14. Kenapa kita sebut nombor 14? Ini adalah lanjutan daripada siri yang ketiga, siri yang kedua, siri yang keempat, ketiga, kedua dan yang pertama. Okey. Rujukan ayatnya kita boleh rujuk dalam surah Taubah ayat nombor 42 muka surat 194. Ayat ini kita boleh temukan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Okey. Ayat ini membawa arti jika apa yang engkau
iaitu Muhammad, jika apa yang engkau serukan kepada mereka, mereka ini adalah merujuk kepada orang munafik. Maksudnya Nabi Allah SWT memberitahu kalau Nabi mengajak mereka orang munafik itu, okey, untuk mendapat suatu keuntungan. Keuntungan di sini adalah arodan dekat sini adalah merujuk kepada harta rampasan perang. Okay, kalau harta rampasan perang itu mudah untuk didapatkan, lepas tu pula kalau nak pergi berperang itu merupakan satu perjalanan yang tak berapa jauh, perjalanan yang mudah, pastilah mereka itu akan ikut engkau, wahai Nabi. Okay, Allah memberitahu kepada kita tentang orang munafik ni, mereka tak suka nak susah-susah. Okay. Kalau senang, mereka sanggup. Jadi mereka tak suka nak berjuang, bersusah payah, nak berkorban. Mereka tak suka. Okay. Tapi kalau ia senang nak dapat sesuatu kebaikan tu, mereka akan ikutlah. Janji mereka ada, mereka dapat harta rampasan perang tu. Mereka dapat mereka dapatlah mileage dia, kan, mereka dapatlah sesuatu kepentingan peribadi. Akan tetapi kata Allah, disebabkan tempat yang kau nak tuju itu, nak ke perang Tabuk itu, merupakan perjalanan nak menuju ke negeri Syam itu jauh bagi mereka, mereka akan bersumpah ketika kamu pulang kepada mereka. Okey, tuan-tuan, kalau tengok pada terjemahan ini yang saya paparkan di skrin Zoom ini, okey, kalau terjemahan ayat, kalau dalam kurungan tu, ia bukan terjemahan ayat ya, tetapi ia merupakan perincian daripada terjemahan ayat. Lepas tu kalau letak dalam kurungan, tuan-tuan, ini bukan terjemahan ayat, tetapi ini adalah tafsiran kepada terjemahan ayat itu. Dalam ayat itu, Allah tak sebut perjalanan menuju ke negeri Syam, tapi saya letakkan dalam kurungan ini adalah mengambil tafsiran Ibnu Kathir. Saya letakkan saya masukkan sekali dekat terjemahan supaya apabila tuan baca terjemahan ni, tuan tahu tempat nak dituju tu ke mana. Tapi nak menuju ke Syam. So nak keluar daripada Madinah, nak pergi ke Syam ni jauh. Jadi orang munafik ni mereka tak nak ikut sebab jauh nak pergi. Mereka tak nak bersusah payah untuk keluar pergi berperang. Tetapi mereka ni, kalau Nabi SAW pulang, kan, Nabi selamat berpulang daripada perang Tabuk tu, mereka beria-ialah. Mereka akan dalam ayat ni, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Mereka kata apa? Kalaulah kami mampu, pasti kami akan pergi bersama dengan kamu. Okey. Kita akan kembali sekejap lagi lihat pada terjemahan ayat ini. Izinkan saya untuk paparkan sedikit ulasan pendek yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Okey. Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau rahimahullah menyebutkan bahawa ayat ini sebenarnya Allah berfirman. Ayat ini Allah bagi tahu dalam masa sama Allah mencela, Allah menghina orang yang tidak ikut bersama dengan Nabi SAW pergi dalam perang Tabuk. Siapa mereka yang tak nak ikut pergi perang Tabuk ni? Iaitu orang munafik. So mereka apabila mereka tak pergi perang Tabuk, mereka tinggallah kat tempat tinggal mereka tu setelah mereka dapat keizinan daripada Nabi SAW. Kenapa Nabi izinkan orang munafik ini tidak mengikuti bersama-sama tentera orang Islam pergi perang Tabuk? Kerana mereka telah minta keizinan kepada Nabi. So mereka buat pelbagai alasan untuk menunjukkan mereka ini diberi keringanan. Maksudnya mereka ni layak untuk tidak ikut berperang. Nabi SAW
mengetahui itu orang munafik, kan? Maka Nabi terima apa saja, apa uh, apa ni, apa saja alasan yang mereka nak berikan. Kalau kita masih ingat lagi tuan-tuan, pada siri yang sebelum ni kan, kalau bawa orang munafik ni pergi perang pun tak dapat faedah apa pun, betul tak? Kan? Bahkan lebih lebih memporak-perandakan lagi tentera orang Islam, betul. Lepas tu orang munafik ni sangat takut. Kalau ada lubang-lubang, kalau ada batu-batu, mereka akan menyorok. Jadi buat apa bawa orang munafik sekali? Jadi kalau mereka nak minta alasan tak nak pergi perang, tak apalah, terima je lah. Jadi Allah ceritakan tentang sifat orang munafik ini. Jadi orang munafik ini, kalau kita baca pada ayat tadi tu, mereka ni kalau Nabi SAW dah balik dalam daripada perang, mereka mulalah tu kan, mulalah nak menunjukkan bahawa sebenarnya kami ni, kalau kami mampu, kami nak je pergi perang dengan kamu ni, walaupun jauh pun tak apa. Jadi mereka menipulah tu, mereka berdusta, mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah. So kita dah sebut dah sebelum ini tentang di antara ciri mereka, mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah, janji mereka dapat sesuatu. Allah mengatakan dengan sumpah dusta itu, mereka ni sebenarnya telah membinasakan diri mereka sendiri sebab dengan kemunafikan mereka itu. Allah bagi tahu, Allah ni Maha mengetahui orang yang benar-benar berdusta. Jadi inilah ciri yang pertama yang kita nak bincangkan, tapi kalau kita kombinasi dengan ciri yang sebelum ni adalah ciri yang ke-14. Mereka ini tak sanggup nak bersusah payah, mementingkan diri sendiri. Dia ada kaitan juga dengan kita bincang sebelum ini, yang mereka tidak suka untuk berkorban. Sebab tu tuan-tuan ya, untuk masuk syurga ini kita perlu bersusah payah. Untuk kita menangkan Islam ini, untuk memastikan agama Allah ini, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini kekal, maka kita bukan satu perjuangan yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Islam ini telah dicemari, telah difitnah, telah dikata macam-macam. Jadi untuk naikkan nama Islam, membersihkan nama Islam, kan, maka bukan satu perjalanan yang mudah. Jadi siapa-siapa yang mengambil jalan mudah, macam berhenti separuh jalan, tak nak susah payah, ia memiliki ciri-ciri orang munafik. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan ciri yang ke-15 dan ciri yang ke-16. Kita gabungkan kedua-dua ciri ini kerana ia berada dalam satu ayat. Orang munafik ni, kita pernah pelajari sebelum ini pada siri yang pertama, mereka ini malas untuk mengidamkan solat. So kita ulang sekali lagi pada malam ini, iaitu orang munafik ini, mereka malas nak solat. Mereka solat tapi mereka malas nak buat solat tu. Kenapa? Malam ini kita akan kupas. Dalam masa yang sama, orang munafik ini, dia derma juga tuan-tuan. Dia infak juga. Betul tak? Sebab kalau tak solat nanti, orang cakap apa pula? Kalau tak derma nanti, hati orang cakap apa pula? Maknanya mereka solat juga, tapi solat tu ada tujuan dia. Mereka derma juga, tapi derma tu dalam keadaan tak ikhlas. Derma dalam keadaan sangat benci ni. Ikut ke hati ni, tak nak derma. Nampak? Ni kita, moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat orang munafik kan. Kalau isu kita sekarang macam tak bantu orang Palestin, kalau tak derma sekarang, wah cakap apa pula? Saiki kalau tak tunjukkan kesian pada orang Palestin nanti, orang kecam pula macam-macam. Jadi kita kena bersihkan. Kita buat apa pun kebaikan adalah kerana Allah. Bukan kerana takut orang kecam, orang cakap, bukan. Kita buat kerana Allah. Okey. Ciri ke-15 dan ke-16 ini kita akan rujuk dalam surah Taubah ayat nombor 54. Buku surat 195 Allah Ta'ala menyebut ayat ini. Okay, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, derma mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, kecuali mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya Allah bagi tahu orang munafik ni, kalau mereka derma dengan ikhlas kerana Allah, semata-mata kerana nak menguatkan Islam, nak bantu Nabi SAW, Allah akan bagi ganjaran. Allah terima derma mereka ni. Tapi Allah tak terima, tak nak bagi pahala pada derma mereka. Kenapa? Kerana mereka ada sifat kufur. Itu yang sifat nifak. Seperti yang kita sebut sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan. Pada sini pertama tu. Kan mereka tak beriman pada Allah. Mereka sebenarnya tak beriman kepada hari akhirat. Mereka tak beriman pun kepada Rasul. Oleh justru mereka kafir, Allah tolak derma mereka. Lepas tu Allah cerita dengan lebih lanjut, wala yatuna salata illa wahum kusala, serta mereka tidak mendirikan salat melainkan dalam keadaan yang malas. Dalam keadaan yang malas. Kita telah sebutkan sebelum ini, orang munafik ini, mereka kalau salat sebenarnya adalah untuk menunjuk-nunjuk bahawa mereka ni pun Islam. Mereka orang yang komited dengan Islam. Tetapi di sebalik itu juga sebenarnya kenapa mereka malas. Okey, kita kena, saya tunjukkan ulasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan. Okay, Al-Imam Tabari mengatakan, kenapa orang munafik ni dia malas untuk salat? Sebenarnya orang munafik ni, dia buat solat bukan kerana dia betul-betul nak harapkan pahala dari Allah tu. Bukan juga mereka macam, alah kalau tak solat, bukan kerana mereka tak takut azab. Bukan kerana mereka takut azab. Tapi mereka solat memang kerana takut nanti orang beriman kata apa pula dekat diorang kan. Kata Islam tapi tak solat pun. Jadi mereka buat semata-mata kerana manusia. Itulah dikatakan mereka tu malas. Okey. Kemudian ada satu lagi, Allah kata wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka ni pula tidaklah menafkahkan, membelanjakan harta mereka kecuali dengan perasaan karihun, benci. Tengok tu perkataan wahum karihun, dalam perasaan benci. Benci kenapa? Kenapa mereka benci? Kalau solat, mereka solat je lah kan, betul tak? Tapi mereka tak harap pun solat tu macam, kalau kita solat kan, macam kita solat, kita nak dapat cahaya, kita nak dapat pahala, betul tak? Kita tahu Allah perhatikan kita kan, kita nak dapat ganjaran dari Allah. Kalau munafik ni, dia solat je kan. Dia dah tak kisah dah solat tu untuk apa ke dan sebagainya. Tapi yang paling penting, dia nak tunjuk dekat manusia tadi tu. Tapi kalau mereka infak harta, mereka buat kerana benci. Kenapa mereka benci? Okay, Al-Imam Tabari kata, mereka benci ni kerana mereka tak nak kalau dengan duit mereka bagi tu nanti akan dapat menguatkan kekuatan orang Islam dan Islam tu akan bertambah kuat. Macam tu pula mereka. Jadi mereka kata, menyesal nak kena bagi derma ni. Nanti Islam, nanti Muhammad ni akan jadi kuat lah. Tentera Islam ni kuat lah. Orang Islam akan lebih kuat dengan derma-derma itu. Itulah yang memperincikan kenapa mereka derma dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan malas. Jadi inilah penerangan ringkas tentang sifat orang-orang munafik. Okey, sepatutnya kita, kalau kita menderma tu, kita sukalah kan dengan derma ini, Allah bagi ganjaran, boleh menguatkan tentera orang Islam, boleh bantu dakwah Islam. Tapi kalau ada penyakit tak suka dengan Islam ni, itulah yang disebutkan tentang sifat munafiqun, seperti orang munafik. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan lagi dengan ciri yang ke-17. Okay, orang munafik ni bukan sekadar mereka menderma dalam keadaan yang terpaksa,
tetapi mereka juga suka nak memperlekehkan zakat-zakat yang dibahagikan oleh Nabi SAW. Zaman sekarang ada juga orang tak setuju tentang sistem zakat. Ada. Kenapa nak bayar zakat ni? Sikit zakat, sikit zakat. Ada. Cukai nak kena bayar, zakat nak kena bayar. Lepas tu macam ada orang dia rasa macam kenapa ni kan 2.5% ni, kenapa tak 1% ke? Dia mempelekehkan tentang pembahagian zakat ni. Pada zaman Nabi, wujud watak seperti ini. Watak ini Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat nombor 58 muka surat 196. Allah berfirman, wa minhum may yalmidhuka fis sadaqat. Dan di antara mereka orang munafik itu ada yang mencaci makimu tentang pembahagian sadaqat. Sadaqat di sini maksudnya sedekah yang merujuk kepada zakat. Mereka kata Muhammad ni tak adil. Kan? Maksudnya mereka mencaci Nabi, mereka kecam Nabi. Dia kata Muhammad ni, Nabi SAW ni tidak adil dalam membagikan zakat. Jadi Allah Ta'ala mencerita kepada kita dengan lebih lanjut dalam ayat ni, kenapa mereka sampai nak yalmizuka, sentiasa nak mencaci Nabi, mengkeji Nabi ni. Rupa-rupanya Allah mengatakan fa in u'tu minha radu. Maka jika mereka diberikan sebahagian daripada zakat itu, mereka akan puji Nabi. Betul, Muhammad ni adil ni, bagus. Bahagian dia betul ni, tepat. Sebab mereka pun dapat bahagian dia. Wa illam yu'tau minha idza hum yaskhutun. Dan jika mereka tak dapat bahagian zakat itu, maka dengan serta-merta mereka, Allah tertinggal pula dia punya terjemahan dia. Mohon maaf tuan-tuan ya. Saya tertinggal ayat 58 surah Taubah ni, terjemah dia sampai habis. Sekejap ya. Saya tengokkan sebab saya siapkan malam ni juga tadi. Tapi saya sekejap saya tak sempat nak semak kembali. Sekejap ayat nombor 58 tu sebenarnya mereka kita kena tambah, maka dengan serta-merta mereka marah. Dekat sini kan, yasqutun ni marah. Tambah perkataan marah dekat sini. Maka saya tahu puan ya, saya terlepas pandang kalimah ini. Marah. Marah kat sini puan bukan marah sekali-sekali tau. Sebab ini semua fi'lul mudhari' ni. Yasqutun ni fi'lul mudhari' present tense. Yalmizuka ni present tense. Maknanya orang munafik ni ada saja dia nak mengkeji Nabi SAW. So di antara yang dia akan cari adalah pada pembahagian harta zakat tu. Tapi kalau mereka dapat, mereka puji tinggi langit. Tapi kalau tak dapat, habis. Mereka akan caci dan mereka akan marah. Sedangkan mereka tak patut untuk mencaci Nabi seperti itu. Dan mereka tak patut pun untuk mempertikaikan pembahagian dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah orang munafik. Zaman sekarang ada juga orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan jumpa nanti pada ciri yang berikutnya. Baik. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi dengan ciri yang ke-18, iaitu orang munafik ini mereka sering kali suka untuk mempelekeh, mengejek, mempersenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini secara umum. Kalau yang tadi itu secara spesifik dalam bab pembahagian zakat. Kali ini adalah dari sudut yang lain. Serba-serbi mereka akan merendah-rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perkara ini disebutkan oleh Allah dalam surah Taubah ayat nombor 61 muka surat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum والذين يؤذون الرسول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم." Okey. Apa terjemahan ayat ini? Kita tengok ya, Allah Taala cerita kepada kita, dan di antara mereka orang munafik itu ada yang suka seringkali menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi ni kalau kita tengok dekat ayat tu yu'zuna, seringkali mereka selalu menyakiti Nabi sambil mereka kata Nabi macam ni. Mereka kata Muhammad ni kan orang yang suka sangat mendengar cakap orang lain. Mendengar dekat sini macam istilah kita, bahasa mudah kita macam luar bendul lah. Orang kata Muhammad ni kan luar bendul betul lah. Orang cakap semua nak percaya. Macam tu lah. Maksudnya secara ringkasnya saya boleh sebut seperti itulah, moga-moga kita tak faham. Kan kalau baca ayat terjemahan ni nampak macam agak susah sikit nak faham kan, sebab mereka kata bahawa dia Muhammad orang yang suka mendengar. Suka mendengar tu apa? Dengar masalah orang ke? Tapi mendengar dekat sini mereka mencaci Nabi. Seolah Nabi ni suka orang cakap je percaya, orang cakap je percaya. Lepas tu pula Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kalau Nabi dengar apa yang orang kata tu yang baik-baik je. Dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada orang beriman. Okey, maksudnya Allah bagi tahu orang munafik ni sebenarnya tuan-puan, ingat tak tadi kita bagi contoh perang kan? Orang munafik cakap apa je, bagi alasan tipu-tipu je, Nabi percaya, macam Nabi dengar. Sebenarnya Nabi tahu mereka menipu. Jadi orang munafik ni macam bengang lah, macam kenapa Nabi ni tak lawan diorang, kenapa Nabi ni tak nak cari gaduh, kenapa Nabi tak nak bertempat dengan diorang kan. Dia kata Nabi sejenis yang lurus, betul. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Jawab balik tuduhan mereka tu, dia Muhammad mendengar apa yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah. Allah nak kata korang tak beriman kepada Allah. Kan? Dia Nabi hanya mendengar, percaya apa yang orang beriman cakap. Dan Nabi SAW ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman antara kamu. Lepas tu Allah bagi tahu, korang yang suka sangat cakap Nabi macam-macam ni adalah orang yang akan diterima dengan azab yang pedih. Inilah salah satu daripada perkara yang digunakan oleh orang munafik untuk mengkeji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya harap itu terjelas tentang penerangan ayat ini. Baik. Kita tahu kan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila diajukan sesuatu tentang orang munafik, maka Nabi kan akan verify kan. Akan Nabi kata, betul kau cakap macam ni? Betul kau cakap macam ni kan? Seperti kita pernah sebut contoh sebelum ini. Tapi orang munafik ni macam dibengkak lah kan. Kenapa Muhammad ni suka sangat percaya? Sedangkan memang mereka cakap pun. Jadi mereka rasa macam tak suka apa yang Nabi percaya, apa yang telah diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan satu contoh lain dalam surah Taubah ayat 65 yang orang munafik ni cara mereka mempesenda Nabi, memperikirkan Nabi. Dalam ayat lain ada juga. Antaranya Allah kata wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad,
Maksudnya Allah kata, kalau kau tanya balik dekat dia orang, kau verify balik, kan soal sidik balik kepada mereka tentang mereka bersenda-sendakan kau tu, perkecil-perkecilkan kau ni, tentulah mereka akan jawab apa. Kunna nakhudu wa nal'ab. Orang munafik tu apa? Alah, kami gurau-gurau je, kami main-main je. Janganlah kecil hati, janganlah nak ambil serius sangat. Orang munafik ni dia cakap. Tapi dia bukan bergurau benda-benda yang ringan. Mereka kutuk Nabi. Ada ada contoh dalam riwayat tu kata macam mereka kutuklah. Alah Muhammad ni janji je kata contohnya dekat dalam perang Badar, dalam perang Tabuk contoh kan, mereka ni dakwa Nabi ni sebenarnya janji apa uh, Nabi ni tak menang, ada katanya tu Muhammad ni saja dah tunjuk belagak lah ni kan, macam dia boleh menang lawan dengan orang Rom. Jadi sendaan-sendaan seperti itu Nabi dapat tahu, so Nabi nak siasat lah, sebab Nabi nak siasat. Itu yang kita sebut tadi, orang antara contoh orang munafik pengkek tu kan, cerita sikit nak tanya, kan nak percaya. Tapi orang munafik cakap apa? Dia juga yang mengaku. Dia kata apa? Tapi cara mereka mengaku tu, dari sudut kata, tak ada, kami bermain je. Allah tegurlah mereka. Allah kata, Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Patut ke nama Allah, ayat-ayat Allah, rasul-rasulnya kau nak selalu pesenda-pesenda kan? Jadi ayat Allah, ayat Quran, hadis Nabi, nama Allah, tak boleh dibuat main-main, tuan-tuan. Tapi setengah daripada kita ni kadang-kadang buat lawak-lawak dengan ayat Quran, bawa lawak-lawak tentang agama Allah, buat lawak-lawak tentang Rasul. Islam pun jadi dilawak-lawakkan. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Ini merupakan di antara ciri orang-orang munafik. Okey. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan ciri yang ke-19 dan 20. Kita lanjutkan sikit malam ni. Saya terangkan ringkas saja. Tak perlu panjang-panjang. Okay. Ciri yang ke-19, orang munafik ni dia terbalik. Terbalik macam mana? Orang ni, kita sepatutnya mengajak orang buat benda baik. Dia mencegah orang yang buat baik. Dia suruh orang buat benda yang mungkar. Patutnya kita melarang buat benda yang mungkar. Tapi orang munafik ni dia terbalik. Dan ciri yang ke-20 ni, mereka ni bakhil sebenarnya. Bakhil. Kalau mereka tak bakhil pun, mereka derma dalam keadaan mereka terpaksa tadi. Okey, mari kita tengok ayat kedua-dua ciri ini dalam satu ayat yang sama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-munafiquna wal-munafiqat. Okay, dalam surah Taubah, ayat nombor 67, muka surat 197. Wal-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik yang lelaki dan orang munafik perempuan, sebahagian mereka ini sama dengan sebahagian yang lain. Maknanya Allah beritahu, orang munafik ni laki ke perempuan 2 kali 5, kata Allah. Bagaimana samanya mereka ini? Ya'muruna bil munkar, masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang berbuat yang baik. Mereka ni nak cari masalah je. Mereka tak nak menyuruh kepada yang baik. Mereka tak nak, tapi mereka mengajak kepada melakukan kerosakan. Kempen sama mereka, jom kita kutuk Muhammad ni, kita kena benci Islam ni. Okey. Lepas tu pula, dalam masa yang sama, mereka wayaqbiduna aydiyahum. Wayaqbiduna aydiyahum, tuan-tuan. Dekat sinilah yang dikaitkan juga dengan mereka itu bakhil. Ni. Kalau ikut tafsiran, ini juga dia menggenggam tangan mereka ni, maksudnya mereka ini kedekut. Okey. Nasullah fanasiyahum. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun telah melupakan mereka. Mereka telah melupakan Allah ni, maksudnya mereka lupa apa yang mereka patut buat. Mereka sepatutnya buat yang baik, ajak orang buat ketaatan.
bukan mengajak orang buat benda yang buruk. Mereka lupa mereka lupa tentang perintah-perintah Allah, maka Allah lupakan mereka. Okey, Allah lupakan mereka di sini tuan-tuan. Pertama saya nak kena jelaskan, bukan bermaksud Allah ni pernah lupa macam kita lupa tu. Kalau kita lupa, itu dia panggil lupa yang ada sifat kurang. Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun sifat kurang, ya. Subhanallah, Allah tidak ada sedikit pun sifat-sifat kekurangan. Ini ayat ni merujuk kepada Allah nak membalas mereka. Maksudnya Allah kata Allah melupakan mereka ni, maknanya kata para ulama tafsir, disebabkan mereka lupa mereka ni patutnya beriman, bukan memiliki sifat munafik itu, maka Allah pun tak naklah bagi mereka hidayah. Allah tak nak bagi mereka ini ganjaran pahala. Allah mengabaikan mereka. Disebabkan sikap mereka yang melupakan apa yang patut mereka buat, maka Allah pun tak nak beri kepada mereka petunjuk hidayatul taufiq. Maka Allah mengatakan innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang fasiq. Orang yang sentiasa berada dalam keadaan fasik. Fasik ini merujuk kepada manusia yang jauh daripada manusia yang keluar daripada mentaati. Itu dipanggil fasik. Fasik, tuan-tuan, ya, adalah istilah bagi sesiapa yang keluar dari mentaati Allah. Dia panggil fasik. Tetapi fasik yang sefasik-fasiknya ada pada orang munafik. So orang munafik ni adalah orang yang tidak mentaati Allah dengan tahap yang seteruk-teruknya. Sebab tu mereka dipanggil al-fasiqun. Jadi tuan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ada sikit lagi penerangan ringkas pengisian pada malam ini. Kita pergi kepada ciri yang ke-21. Ini yang akhir sekali untuk malam ini. Ya, saya buat ringkas saja kerana saya pun kurang sihat juga. Tapi kelas tetap nak kena buat juga. Kalau tak ada kelas rasa macam tidur pun tak lena. Kan? Jadi dengan setakat pada mampu, kita teruskanlah, ya, dengan mana-mana kemampuan. Okey. Yang ciri ke-21 ni adalah menghalang orang lain daripada nak buat kebaikan. Jahat orang munafik ni kan. Dahlah bakhil. Kalau derma pula dalam keadaan yang terpaksa. Lepas tu pula selalu nak pengaruh orang supaya apa? Supaya jangan derma. Ini di antara contoh yang mereka mengajak kepada yang mungkar tadi. Tetap kita sepatutnya kita kempen orang kan. Jomlah infak, jomlah kita menderma, jomlah kita bantu orang susah, jomlah kita bersama-sama bergotong royong kan. Tapi orang munafik dia terbalik. Okey, di antara ayat yang kita boleh gunakan, kita ambil dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 7. Kalau ayat sebelum ni semua surah Taubah. Okey, dalam masa yang sama nanti lepas habis semua maklumat dalam surah Taubah tentang orang munafik, nanti kita akan buat kesimpulan kenapa cerita orang munafik itu banyak berada dalam surah Taubah. Apa perkaitan taubat dengan orang munafik? Okey, jadi kita akan cerita pada sampai pada siri yang berikutnya, habis ciri-ciri munafik dalam surah Taubah, ada kita akan buat kesimpulan dia. Baik, dalam surah Munafiqun, sebut surah Munafiqun, ini di antara surah yang kita kena rujuklah, sebab surah itu memang ada berkaitan dengan orang munafik. Sebab surah pun nama surah Munafiqun, ayat nombor 7, muka surat 555. Okey, Allah mengatakan orang munafik ni, mereka ini humul ladina yaqulun, mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Ansar. Okey, kita tahu kan orang munafik sebelum Nabi sampai, mereka dah ada dekat Madinah. Lepas tu di Madinah ada juga orang Ansar yang telah memeluk Islam setelah Nabi sampai.
Kita ingat lagi pada siri pertama telah kita ceritakan bahawasanya di Madinah ini ada orang Yahudi, ada ada orang, ada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. So apabila Nabi sampai dekat Madinah, ada kabilah Aus dan Khazraj ni yang masuk Islam. Jadi mereka ini dipanggil Ansar. Ansar tu maksudnya yang menolong orang yang datang berhijrah. Jadi ada kabilah Aus dan Khazraj yang mereka tak masuk kepada, yang mereka tak meluk Islam ni, yang mereka masuk Islam juga, tapi mereka ni adalah munafik. Munafik ni mereka lah yang mempengaruhi orang-orang yang nak tolong orang muhajirin ni. Mereka kata apa? Dia kata la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka kata apa? Janganlah kau membelanjakan harta kamu kepada orang yang ada bersama-sama dengan Rasulullah supaya mereka bersurai, iaitu mereka meninggalkannya. Maknanya mereka ni kata apa? Tak payah tolonglah, tak payahlah nak ambil peduli, ambil berat sangat apa tentang orang-orang yang ikut Muhammad ni, biar je lah kan. Ni dipanggil orang yang orang yang mempengaruh orang lain supaya jangan mengambil berat tentang orang-orang yang lain. Sedangkan sepatutnya orang yang datang berhijrah, patutnya kena tolong Nabi Muhammad, patut kena tolong orang dalam kesusahan. Tapi orang munafik ni beza dia punya jahat dia. Jadi kalau kita ada orang-orang yang pengaruh kita kan, supaya kita ni fikirlah diri kita kan, kita susah nanti macam mana, janganlah tolong orang lain action. Kalau ada orang duduk kempen macam tu, orang yang duduk mengajak kita supaya pentingkan diri sendiri, mengajak kita supaya jangan ada sifat sifat cakna, beri perhatian kepada orang lain sedangkan kita ada kemampuan, yang ini kita kena jauhi orang seperti itu, kerana mereka ini memiliki sifat orang-orang munafik sebenarnya. Okay, jadi ini secara ringkas. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut, perincian ayat 7 ni, tuan-tuan kena ikutlah kelas tadabbur suratul munafiqun yang akan dikupas panjang lebar oleh sahibul fadilah Ustaz Uzair setiap hari Khamis jam 9 pagi. Tuan-tuan boleh ikut tadabbur secara panjang lebar surah Al-Munafiqun. Jadi malam ni saya sebut intisari dia sahaja untuk melengkapkan, untuk menunjukkan satu contoh apakah di antara mengajak kepada yang mengajak kepada melakukan kemungkaran, menghalang orang nak buat kebaikan tu. Inilah di antaranya. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani rahimakumullah, ini saja pengisian kita untuk malam ini. Mohon maaf tak dapat nak buat dalam tempoh 1 jam. Walau bagaimanapun penerangan ringkas sangat malam ni, saya pun tak kupas dengan panjang lebar. Moga-moga kita dapatlah sesuatu, tak banyak pun kita dapatlah tambahan lagi beberapa maklumat pada malam ini tentang ciri-ciri orang munafik yang lama sudah Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga kalau kita ni ada sipi-sipi perangai macam orang munafik ni, kita istighfar sama-sama. Kita minta kepada Allah, janganlah ada sekelumit pun kita memiliki sifat seperti ini kan. Betul tak? Kadang-kadang nampak macam kadang-kadang ada juga macam kita kan. Kita doakan, kita kena jauhkanlah, sebab Quran ini memberi panduan kepada kita. Jadi moga-moga Allah bersihkan kita daripada memiliki sebarang sifat orang-orang munafik. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ada apa-apa penambahan ke, persoalan ke sebelum kita tangguhkan pengisian pada malam ini? Tak ada ya? Okey. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi mana-mana kelas yang telah tertangguh pada minggu lepas. InsyaAllah saya akan buat kelas ganti. Saya akan buat kelas ganti untuk kita cover tajuk-tajuk macam malam semalam
kelas saya tak dapat nak buat juga. Sebenarnya saya nak buat masa malam tu. Saya dah hantar poster dah sebenarnya. Tapi saya tiba-tiba memang tak mampu juga untuk buat. Jadi saya batalkan lah. Okay. InsyaAllah kita cari ruang untuk ganti. Selagi Allah bagi kita umur, Allah bagi kita daya upaya, kita kena ambil lah kesempatan. Walaupun tak lama, tapi adalah sedikit pengisian. Ya. Moga-moga kita dapat manfaat. Allah bagi kita keberkatan. Allah bagi kita apa, Allah memberikan kita ganjaran atau usaha kita yang sedikit ini. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Ya, semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di alam kubur, menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.